Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan pilihan Allah, kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk meneruskan kuliah kita, tazkirah kita, untuk sama-sama kita membina kekuatan untuk lebih faham Islam, untuk lebih boleh menghayati Islam, untuk kita sama-sama melaksanakan tarbiyah Islam. Kita perdalamkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kasih sayang dia tadi kita boleh istiqamah sampai ke hari ini. Kadang-kadang kita Allah bagi perasaan lemah, Kadang-kadang Allah bagi kita perasaan futur, rasa tak kuat, rasa nak terputus daripada amalan. Allah uji dalam hati kita dengan perasaan-perasaan yang demikian. Maka sekiranya kita Allah uji dengan perasaan lemah, malas, maka hendaklah kita sentiasa mempelbagaikan amalan kita. Kalau kita lemah nak salat, sekurang-kurangnya kita doa. Baca doa. Kalau kita lemah nak doa, sekurang-kurangnya kita berzikir. Berzikir. Kalau kita lemah juga nak berzikir, sekurang-kurangnya kita berfikir. Fikir, tengok, kita fikir apa yang ada, kaitkan dengan Allah. Kalau zikir pun tak boleh, kita fikir. Fikir ni, tengok aja. Lepas tu tengok aja, kan, kaitkan dengan iman, kaitkan dengan Allah. Kalau berfikir pun tak larat, kan, berzikir pun tak boleh, berfikir pun tak boleh, kan, doa pun tak boleh, rasa lemah, malas. Kadang-kadang Allah bagi ujian kita malas, ujian kita malas, ataupun kita rasa lemah lah iman kita tu, tak larat lah macam tu. Maka kalau kita tak boleh, semua tak boleh buat seorang-seorang, kita tengok siapa yang kuat di keliling kita. Kalau zauj kita kuat, pasangan kita kuat, kita pergi ke dia, tompang dia, cakap dengan dia, bacalah Quran. Bacalah Quran. Saya hari ni rasa letih, rasa lemah, tak larat nak baca Quran, tak larat. Tolonglah baca Quran. Dengar je. Dengar orang baca Quran. Kalau kita rasa malas sangat, dengar. Kadang-kadang kita rasa lemah, kadang-kadang maklumlah, kadang-kadang letih badan kita, sibuk dan sebagainya. Kita dengar orang baca Quran kat kita. Suruh baca surah apa? Baca Yasin ke, baca Al-Mulk ke, baca Waqiah, bacalah. Baca paling sedap yang boleh. Kalau dia tak baca, dia baca tak sedap pun tak apa, dengar je. Kalau dia tak pandai baca Quran, pasangan kita tak pandai baca Quran, suruh dia baca apa yang dia pandai. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca. Tak sedap pun tak apa. Dengar je. Dengar je. Dan bagi yang baca pula, tahu dia baca untuk suami dia atau untuk isteri dia yang dalam keadaan lemah tadi tu, tak kuat iman. Dia uji tadi, malas tadi. Kan? Maka dia baca dengan niat, Ya Allah, berikanlah kekuatan pada suami aku, isteri aku sekarang ditimpa oleh futur, ditimpa oleh malas. Kan? Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacalah. Apa pun tak apa. Jadi kalau kita lemah, nak semayang tak larat, nak doa tak larat, nak zikir tak larat, nak baca Quran tak larat, nak berfikir tak larat, nak baring, nak tidur je. Tapi sepatutnya masa tu kita bangun, maka dengar. Siapa yang boleh baca Quran, minta dia baca kuat sikit. Kita dengar. Kan? Kalau kita boleh, tak boleh juga. Kan? Kita tak larat juga nak dengar, kita duduk sebelah dia pun tak apa. Dia tengah beramal, kita duduk sebelah dia. Itu pentingnya pasangan. Pasangan ni, kita punya suami isteri kita ni. Penting dia kita ada suami isteri, sebab suami isteri tu dia boleh bantu kita. Bila kita lemah, dia bantu kita. Itu kelebihan ada suami, ada isteri. Kan? Kalau ada kawan-kawan yang soleh, contohnya kalau kita tak kahwin lagi, duduk dengan kawan-kawan. Tengok kawan-kawan yang soleh, yang solehah, yang sama-sama kita tu, tompang kat dia. Tompang kat dia. Kalau kita tak larat nak bangun malam, duduk sebelah dia. Dia semayang tu, minta izin kat dia, boleh tak saya nak baring kat belakang awak atau kat sebelah awak, baring. Tak larat nak semayang, baring. Baring tak apa, baring sebelah dia. Mudah-mudahan rahmat Allah sampai ke kita. Kemudian dalam hati kena doa kalau kita malas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Kalau kita lemah, kita minta Allah, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada perkataan ham wal hazan, kan? Daripada rasa lemah, rasa malas, wal hazan, wal ajzi wal kasal. Dari rasa tak larat, rasa malas, rasa lemah lah. Semua benda-benda jenis lemah-lemah ni. Rasa sedih, rasa lemah, rasa sakit, semua ni. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Sampai last kali, daripada penguasaan laki-laki, hutang. Jadi kita minta ke Allah, minta doa. Tak pandai bahasa Arab, bahasa Melayu. Jadi apabila kita lemah, jangan biarkan kita lemah. Apabila kita malas, jangan biarkan kita malas. Kita tak tahu masa malas tiba-tiba ajal kita datang. Ajal datang masa kita malas. Macam mana? Ajal datang ketika kita tengah dalam keadaan berdosa. Macam mana? Jadi kita sentiasa kena kuatkan diri kita. Baik, kita sambung salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita kena baca selawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan baca berapa satu hari? Boleh konsisten. Secara konsisten tuan-tuan baca berapa? 100? Kalau 100 tingkatkan lagi. Tak cukup 100. 200? Tak cukup 200. Tingkatkan lagi. Jadikan lebih lagi. 500 tak cukup. Jadi mari kita sentiasa tingkatkan. Kalau boleh 1000. Kalau boleh lah 1000. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling ringkas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Paling ringkas. Sallallahu ala Muhammad. Paling ringkas. Jadi baca. Kalau dah baca pendek-pendek tu bacalah 1000, 2000, 3000, 5000 kan. Contoh Jadi kita kena perbanyakkan selawat. Kemudian selepas tu kita perbanyakkan juga pastikan kita sentiasa dalam keadaan kalimah syahadah la ilaha illallah. Pagi tadi dapat tak buat? Bangun-bangun pagi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cik Ros, Cik Mat. Paling-paling 1000, alhamdulillah.
Kan, kalau boleh dapat istiqamah, pastikan istiqamah. Kan. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan. Ada orang sebut ini bid'ah. Sebab Rasulullah tak ajar. Rasulullah SAW tak ajar. Maka bid'ah. Dia kata tak, Rasulullah tak ajar. Sebab apa bid'ah? Bid'ah idafiyah. Bid'ah menambah-nambah. Contoh rahmat Allah SWT, kan, Rasul SAW mengajar kita supaya sentiasa hidup dalam tazkirah. Wa zakir inna zikratan fa'al mu'minin. Ingat, berilah peringatan. Kerana peringatan itu amat baik pada orang beriman. Masa bila nak ingat, maksima. Sebanyak mana kita boleh ingat, ingatlah. So kenapa, apa tujuan kita mentajdidkan syahadah kita? Baca kalimah syahadah pagi-pagi, kita nak ingatkan diri kita. Bila kita bangun pagi, perkara yang kita nak ingatkan nombor satu, kita dengan Allah. Ya Allah, buanglah syirik aku, Ya Allah. Ya Allah, buanglah syirik aku, Ya Allah. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang mentauhidkan Kau, Ya Allah, mengesahkan Kau. Kita ingatkan diri kita. Sebab tu kita asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tajdid iman kita dengan tasyahdah. Kita ingat, Ya Allah, buanglah syirik aku, Ya Allah, aku tak mau syirik. Kan? Minta. Itu doa. Pagi-pagi tu doa. Doa masa bila doa? Doa kena doa banyak-banyak. Kan? Doa kena buat banyak-banyak. Lagi kita jenis lalai, lagi banyak kita kena buat. Macam pakai alarm clock lah. Jam loceng tu. Kalau kita jenis kuat, bunyi sikit kita terbangun. Kalau kita tak kuat, kena sampai 2-3 jam loceng. Kan? Begitu juga kalau kita tak kuat, kita kena banyak tazkirah. Jadi mengucap dua kalimah syahadah ni tazkirah pada kita. Peringatan pada kita, zikir pada kita. Dan zikir ni kata Allah apa? Allah firman, zikran kasira. Zikir sebanyak-banyak. Dia tak ada masalah, zikir banyak-banyak. Jadi siapa yang kata bid'ah, sebab Rasul tak buat, memang Rasul tak buat. Tetapi kan, aku lupa, aku lalai, aku perlukan tazkirah. Sebab tu aku ingatkan diri aku sendiri. Kan? Kita kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengucap dua kalimah syahadah ni berapa kali sehari? Berapa kali sehari? Minima 9 kali, minima. Kan? Ulang-ulang 9 kali. Asyhadu alla ilaha illallah. Kan? Ketika mana kita mengucap tu? Sembahyang subuh. Subuh 1 kali. Tahiyat akhir. Lepas tu zuhur 2 kali. Kan? Asar 2 kali. Kan? Maghrib 2 kali. Isyak 2 kali. Berapa? 9 kali. 9 kali. Jadi bila kata 9 kali ni, Allah ajar kita tiap-tiap hari mesti mengucap kalimah syahadah ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ucap 9 kali dalam sembahyang. Berulang-ulang. Maknanya apa? Maknanya Allah suruh kita ulang banyak kali. Lagi banyak, lagi bagus. Sebab kita ni pelupa. Insan itu pelupa. Jangan cakap bid'ah. Ini bukan bid'ah, ini perintah Allah. Ini perintah Allah, suruh kita mengucap sebanyak yang mungkin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam hati kita menamai, Ya Allah, Engkau sahaja aku tauhidkan, Ya Allah. Engkau sahaja yang aku esakan, Ya Allah. Engkau yang sahaja aku agungkan, Ya Allah. Engkau buanglah syirik. Kita bayangkan apa syirik kita ada. Bila mengucap tu, asyhadu alla ilaha illallah. Apa syirik kita? Oh, aku masih percaya pada jin. Aku masih percaya pada jin memberi bekas. Jin boleh menyakitkan. Jin boleh merosakkan. Jin ni ada kuasa. Buang. Semua kuasa-kuasa jin buang. Kuasa sihir buang. Tidak ada kuasa semua. Illallah. Melainkan kuasa Allah. Jadi sebab asyhadu alla ilaha illallah. Semua benda syirik kita buang. Nombor 1. Semua benda syirik. Apa lagi syirik? Ubat boleh mengubat. Ubat boleh mengubat. Yang boleh mengubat siapa? Allah. Ubat hanya asbab yang tak ada apa-apa, tak ada kekuatan pun. Yang memberi kesan, yang memberi bekas, Allah. Tapi ikhtiar, Allah perintah kita ikhtiar. Suruh makan ubat, suruh exercise supaya sihat. Tapi maknanya bukan itu yang memberi kesan. Yang memberi kesan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita betulkan balik.
kita punya pandangan pada kuasa Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah. Kan? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita mengaku bahawa syariat Islam ni, risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang akan aku ambil dalam hidup aku, bukan risalah sekular. Bukan risalah liberal. Apa sekular? Pisahkan dunia dengan akhirat. Apa liberal? Boleh campur semua. Semua boleh campur, tak apa. Yang baik je, yang kita kata baik, walaupun tak sama dengan Islam, baik. Islam tak bagi, masuk juga. Sebab dia baik. Pada pandangan kita baik. Ataupun plural, pluralisme. Pluralisme ni apa? Kan, kita samakan agama kita dengan agama lain. Jadi kita nak syariat Allah je, syariat Rasulullah SAW, al-Islam saja. Bukan campur-campur. Bukan campur-campur. Kemudian, yang kedua, asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, kita apa? Ya Allah, izinkan aku berjuang, berkorban pada jalan la ilaha illallah. Yang kedua, minta supaya kita bersama-sama dengan orang yang berjuang la ilaha illallah. Sebab kalau kita tidak berjuang la ilaha illallah, kita berjuang yang lain, ghairallah, selain daripada Allah. Wa may yabtaghi ghairal islam madinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang ambil selain daripada Islam sebagai agama dia, sebagai hidup dia, sebagai perjuangan dia. Sebagai perjuangan dia. Dia berjuang siang, malam, pagi, petang. Bukan Islam. Tetapi ghairal Islam. Sebagai perjuangan dia. Sebagai hidup dia. And falan yuqbala minhu. Maka sekali-kali. Tidak akan sampai bila-bila Allah terima. Kita belajar kerana nak dapat pangkat, kerana dapat duit. Kerana nak dapat dunia. Belajar supaya dapat kerja. Allah tak terima belajar kita. Tak jadi ibadah. Kita bekerja supaya jadi kaya, dapat kaya, supaya dapat kumpul harta kita, supaya dapat pangkat, supaya dapat glamour, supaya dapat orang kenal kita, supaya dapat dunia. Allah tak iktiraf, Allah tak terima. Bekerja kerana nak dapat dunia. Kita berkhidmat kepada orang, pergi sana sini, tolong orang, bantu orang, supaya kita dikenali, supaya orang pilih kita jadi pemimpin. Allah tak terima. Sia-sia sahaja pahala kita, tak ada apa. Jadi apa yang Allah terima? Allah terima asyhadu alla ilaha illallah, sesungguhnya aku bekerja, aku berjuang, aku hidup, aku berusaha, aku belajar, aku bergaul, aku berkawan, semua kerana Allah, hanya kerana Allah. Hanya kerana Allah. Kalau lain Allah tak terima. Buatlah sampai mati, Allah tak terima. Ini maksud bila kita sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, pagi-pagi terbangun tu, amalan ni saya suruh beramal dah 2 hari dah ni. Ya. Pagi-pagi ni kita kena betulkan niat kita. Aku nak bangun ni, aku nak pergi kerja. Kerja ni kerana Allah. Bila kerana Allah, aku nak buat betul-betul sungguh-sungguh. Buat betul-betul sungguh-sungguh. Kerana Allah, supaya Allah redha, sebab kerja ni ibadah. Aku nak ibadah pada Allah. Aku nak ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sebab aku nak nak dapat gaji. Gaji dapat tak? Gaji tu dapat. Bila kerja Allah bagi gaji nanti. Allah bagi semua. Tapi bukan kerja kerana gaji. Bukan kerana nak dapat gaji. Bukan belajar kerana nak dapat A. Bukan belajar supaya dapat 4.0. Bukan belajar kerana kita nak dikenali orang pandai, sebagai pandai, PhD. Tapi belajar kerana Allah. Dapat PhD, dapat gelaran terbaik, dapat pangkat, dapat kaya, kita untung. Itu semua anugerah Allah. Jadi itu bukan sebab kita bekerja. Bukan sebab kita belajar. Itu asyhadu alla ilaha illallah. Kita kata, aku nak berjuang pada jalanmu, ya Allah. Aku nak hidup pada jalan kalimah la ilaha illallah. Jadi kita betulkan niat kita. Kita betulkan fikiran kita. Pagi-pagi kita dah betulkan. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tujuan aku berjuang, bekerja untuk tegakkan syariat Allah, syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tegakkan Islam. Nombor 2 kita kena sebut. Sebut semua-semua. Sebab tu baca jangan laju-laju, baca perlahan-lahan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita baca tu dengan hati kita ingat
kita nak kerja hari ni, kita nak belajar hari ni, kita nak jumpa kawan hari ni, nak meeting, semua kerana Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku nak bekerja, nak jumpa orang, nak meeting, nak buat apa sahaja pada hari ini, kan? Untuk tegakkan Islam, untuk tegakkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam. Barulah betul hidup kita. Lepas tu yang ketiga kita baca dia sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita tutup mata kita, hati kita hidupkan, hati kita sedar kita apa? Ya Allah, matikanlah aku dalam Islam ya Allah. Matikanlah aku dalam la ilaha illallah ya Allah. Matikanlah aku dalam mentauhidkan Engkau ya Allah. Pagi-pagi Allah bagi hidup. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji pada Engkau ya Allah yang telah menghidupkan aku setelah Engkau matikan aku. Hidup semula. Kita dah hidup, minta pula mati. Mati apa? Mati dalam keadaan la ilaha illallah. Jadi syahadah ketiga kita minta. Kan? Jadi janganlah kita hidup sehingga kita menongkat langit. Kita tongkat langit supaya langit tak gugur, supaya kita boleh kaya, supaya kita boleh ambil harta. Apa yang ada di dunia ni, hidup nak kaya, hidup nak jadi hamba Allah. Maka ya Allah, aku nak hidup nak jadi hamba-Mu. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku hidup, aku sembahyang, aku buat apa sahaja dan aku mati kerana Engkau. Ni kita niat ni. Saya ulang-ulang ni supaya kita jadi malakah. Tahu malakah apa? Malakah dalam bahasa Arab. Malakah ni maknanya darah daging. Darah daging. Sehingga pagi-pagi kita tak lepas daripada ni. Doa ni pagi-pagi ni. Sebelum subuh kita bangun tidur, sebelum subuh kita syahadah. Kita mulakan hidup kita dengan tajdid syahadah kita. Tajdid syahadah kita. Kita memperbaharui kalimah syahadah kita, ikrar kita, janji kita, penyaksian kita. Jadi yang ketiga, asyhadu alla ilaha illallah. Kita bayangkan pagi ni kita nak pergi kerja, nak pergi makan, pergi minum, jumpa kawan, meeting, bayang ni. Kemudian kita bayang, ya Allah, aku buat semua ni supaya aku mati dalam Islam. Supaya aku mati dalam kalimah la ilaha illallah. Minta ke Allah, jangan tak minta. Kalau kita tak minta, belum tahu kita dapat. Kita minta, Allah bagilah. Allah ni maha pemurah. Kita minta pun tak. Macam mana Allah nak bagi kita mati dalam Islam? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, matikanlah aku bersama-sama dengan Islam, bersama dengan syariat Allah. Ini adalah perkara yang penting untuk kita sama-sama faham. Bukan faham, kita nak mengisi diri kita. Tuan-tuan, mulakan hari dengan tajdid kalimah syahadah. Kemudian selepas tuan-tuan dah mulakan dengan kalimah syahadah tadi, ketika waktu bangun tidur, kan, kalau tak sempat, katalah terlewat nak kena sembahyang subuh nak habis dah, cepat-cepat. Buat lepas subuh pula. Tak apa, lepas subuh buat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sanad, ada sanad ni tuan-tuan. Dia ada dia punya apa? Kalimah syahadah ni ada sanad ni. Dia bukan kalimah syahadah biasa ni. Tapi sanad-sanad ni tak boleh lah dalam FB tak boleh sanad lah kan. Yang ini special. Yang disebut tuan-tuan, tak boleh lepas bangun tak sempat, lepas subuh. Tak apa, buat lepas subuh. Okey, lepas tu bila kita rehat sekejap tengah hari, waktu zuhur, senyap-senyap perlahan-lahan tu kita baca dalam hati kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita kalimah syahadah lagi sekali waktu zuhur, tajdid. Ambil lah 1 minit pun tak apa. Sekejap kita diam, kita baca dalam hati kita. Kita baca dengan lidah kita. Kalau lidah kita supaya telinga kita dengar. Orang lain tak dengar tak apa. Kita dengan telinga kita je. Lepas zuhur, asyhadu alla ilaha illallah. Kita bayangkan apa? Ya Allah, buangkanlah syirik-syirik daripada hati aku ni, ya Allah. Buangkanlah segala benda yang Engkau murkai, dosa-dosa, ya Allah. Aku minta ampun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, jadikan Islam sahajalah hidup aku, bukan hidup jahiliah. Minta ke Allah. Kena baca dia sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah lepas zuhur ni aku berjuang perjalanan Kau, ya Allah. Aku berjuang perjalanan Kau, ya Allah, dengan kalimah la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah aku dapat hidup bersama syariat
Mengucap lagi sekali. Lepas Zuhur. 3 kali. Satu lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Kita baca minta, ya Allah, kalaulah kau matikan aku asar ni, kau mati aku lepas ni, matikanlah kalimah la ilaha illallah. Sekejap je, tak lama pun. Tak sampailah 5 minit pun, sekejap je. Tapi kita minta ke Allah. Lepas tu, lepas Zuhur, asar, ambil masa sikit. Kalau sempat, kalau tak sempat lepas solat, nak balik kerja, nak cepat-cepat balik, takut jam apa, dalam tengah driving tu kita buat. Tajdidkan syahadah kita. Tajdid syahadah kita. Kan? Lepas tu waktu maghrib, lepas tu waktu isyak, sebelum tidur. Sebelum tidur. 3 kali. Cuba amalkan tuan-tuan perempuan. Siapa yang amalkan ni, mudah-mudahan Allah berkati amalan dia, kesungguhan dia. Mudah-mudahan mati dengan kalimah syahadah la ilaha illallah. Mudah-mudahan mati dengan kalimah syahadah. Kalau sibuk sangat tak dapat 3 kali, sekali tak apa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sekali, kurang-kurang. Tapi kita tajdidkan syahadah kita. Tajdid, perbaharui makna-makna tauhid kita. Kenapa tuan-tuan? Kerana perkara ini adalah perkara yang sentiasa kita perlu kuatkan dalam keadaan kita berada di sistem jahiliah. InsyaAllah saya akan sampaikan mungkin malam besok kot. InsyaAllah malam ni mungkin tak sempat. Malam besok saya akan sambung tajuk yang kita bincang pada malam-malam yang lepas. Berkenaan dengan penjara dan berkenaan dengan beberapa orang bertanya dengan saya berkenaan dengan peperangan ni. Peperangan ni. Al-Mahdi dan peperangan. InsyaAllah saya akan bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan Dajjal akan masuk ke semua tempat. Malaysia pun dia dah masuk dah. Malaysia dah masuk dah lama dia masuk. Dah lama dia masuk. Bukan Dajjal Al-Masih, tapi Dajjal. Baik tuan-tuan hormat Allah, pada hari ini kita sambung sikit apa yang telah kita bincang semalam. Siapa yang tertinggal semalam, tolonglah tengok yang semalam. Siapa yang tertinggal semalamnya, yang semalam, tengok yang semalam kepada semalam. Yang kemarin. Siapa yang tertinggal kemarin, tengok yang kemarin semalam. Sebab dia bersambung. Saya nak mulakan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat generasi jilul mau'ud, jilul mau'ud, generasi yang dijanjikan oleh Allah. Yang dihimpun oleh para ulama kita. Kita tengok sifat-sifat dia, kemudian kita tengok macam mana cara kita nak jadikan dia. Kemudian insya-Allah kita akan tengok proses secara komprehensif pada masa yang seterusnya. Allah berfirman sebagaimana yang saya bacakan pada tuan-tuan, ayatnya surah Al-Ankabut ayat 10. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Dan di kalangan manusia dan di antara manusia mereka berkata, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Fa iza uziya fillah ja'ala fitnatan nas ka'azabillah. Dan apabila dia diberikan fitnah, fa iza uziya fillah ja'ala fitnatan nas. Dan apabila dia diberikan ujian, dia disakiti, dia susahkan, dia diseksa, ditangkap, dikejar kerana imannya kepada Allah tadi, maka dia menganggap fitnatan nas, ujian daripada manusia itu, kesusahan sebab manusia itu, ka'azabillah, sama dengan azab Allah. Sama dengan azab Allah. Jadi sinilah kita lihat bagaimana Allah gambarkan di kalangan manusia ini, ada yang berkata kami beriman kepada Allah, tetapi apabila diuji dengan fitnah manusia, ujian manusia, manusia menyakiti dia, menyusahkan dia, menyiksa dia, menangkap dia, membunuh dia, maka dikata ka'azabillah, fitnatan nas ka'azabillah. Ujian, cubaan ataupun kita kata azab daripada manusia itu, sakit daripada manusia itu, ka'azabillah, inilah azab Allah. Ini azab Allah. Wala in jaa'a nasrun min rabbik, dan apabila datang pertolongan daripada Tuhan dia, la yaqulunna inna kunna ma'akum, maka dia pun berkata kami ini bersama kamu. Tapi bila dia maknanya apabila dia diuji dengan manusia ugut dia, paksa dia supaya kufur, supaya jauh daripada Islam, jangan buat Islam, jangan amal Islam, maka dia akan kata inilah azab Allah. Maka dia pun terima. Dia pun ikut apa manusia nak cakap apa, nak cakap yang ini bagus,
Plural ni bagus ke? Tak apalah, plural bagus. Pluralisme tak apa, baik, bagus, tak apa. Pluralisme ni yang penting kita jaga hati kita. Mentauhidkan Allah, jangan kita samakan. Jangan, luar tak apa, dalam. Jadi dia kata, takut kepada azab manusia. Dia kata apa? Ka'azabillah, sepertinya azab Allah. Wala in ja'a nasrun min rabbik, dan apabila diberikan kepada dia pertolongan. Maknanya tiba-tiba Islam menang. Tiba-tiba ada kekuatan Islam, maka dia akan bercakap la yaqulunna inna kunna ma'akum. Maka dia pun berkata, aku bersama dengan kamu, aku bersama dengan orang-orang beriman. Awalaysallah bi'a'lama bima fi suluril alamin. Sesungguhnya bukankah Allah itu lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi sebab itu pertama tuan-tuan puan-puan rahmat Allah, pagi ni saya mulakan ayat ini. Bila kita baca ayat ni, suratul Ankabut ayat 10. Berkenaan dengan golongan yang sabar. As-sabar, as-sabru was-sabat. Ni tajuk kita. Golongan yang sabar dan tetap berpegang teguh dengan pendiriannya. Yang sambungan daripada semalam dan semalam. Semalam dan semalam. Kemarin. Bagaimana kita nak menggambarkan di sini, ada di kalangan manusia yang mengatakan mereka beriman. Jadi tuan-tuan bila baca ayat ni, jangan tengok orang lain. Ini mesti ulama-ulama tu, ini mesti orang tu. Jangan tengok orang lain. Mula-mula tengok diri kita. Apa yang kita nak tengok pada diri kita? Kita nak tengok dalam diri kita ni, betul ke kita ni benar-benar siddiq beriman kepada Allah? Kenapa? Kerana ada manusia yang mana dia kata dia beriman pada Allah, tetapi bila diuji dengan azab, dengan kesusahan, dengan kepayahan, ditangkaplah di bagai-bagainya, sakit dan sebagainya oleh manusia tu, maka tiba-tiba dia berpaling, dia ikut manusia tu. Dia kata apa? Ini azab daripada Allah ni, tak boleh ni, kena jauhkan daripada azab daripada Allah ni. Ini azab daripada Allah, sedangkan itu fitnatan nas, itu ujian yang Allah berikan melalui manusia. Kan? Dan apabila dia berikan kemenangan, wala in jaa nasrun min rabbik, dan apabila datang kemenangan daripada Tuhan dia, Tuhan kamu, maka dia berkata inna kunna ma'akum, kami bersama kamu. Awalaysallah, bukankah Allah itu bi'a'lama bima fi suduril alamin, bukankah Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hati-hati mereka. Jadi sebab itulah tuan-tuan puan-puan Allah, kita satu hari dalam beriman dalam Islam, kemudian di akhir zaman ni kita akan berdepan dengan berbagai cobaan. Cobaan-cobaan berbentuk fizikal, mental, spiritual. Cobaan dalam bentuk harta, anak-anak, keluarga. Cobaan dalam bentuk kerjaan dan sebagainya. Maka apabila kita diganggu, keamanan kita diganggu, kesihatan kita diganggu, keselamatan kita diganggu, ditakuti, diancam, maka adakah kita akan berpaling daripada Allah? Adakah kita akan berpaling daripada Islam? Dan Allah Maha mengetahui. Dalam ayat yang ke-11 Allah gambarkan apa? Apa Allah gambarkan? Tuan-tuan, saya tersentuhkan ayat ni. Wala ya'lamannallah, dan sungguh-sungguh Allah Maha mengetahui. Allazina amanu wala ya'lamannal munafiqin. Allah Maha mengetahui siapa yang benar-benar hatinya beriman, siapa yang munafik. Jadi sebab tu kita nak sebut balik tentang keadaan kita pada hari ini. Kita akan disakiti, kita akan diancam dengan ancaman yang berbagai-bagai. Maka pada masa itu adakah kita akan bersama-sama dengan al-Islam, bersama-sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita akan berada dalam keadaan yang jauh daripada Islam. Apakah orang yang malang itu? Orang yang hati. Sebab tu tuan-tuan, hati kita kena ada siddiq, ada benar, perasaan benar. Ini rahsia. Rahsia di dalam kita untuk nak mendapatkan kesabaran dan kekuatan ni, kita tengok hati kita. Hati kita ni benar-benar ke beriman pada Allah? Hati kita ni benar-benar ke yakin dengan Allah? Ataupun kita cakap aja, kecek aja. Kalau saya kata, cakap aja. Kita cuma bercakap sahaja.
Kita melihat contohnya tingkatan gangguan yang telah dipikul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gangguan yang hebat, tapi baginda tidak mundur. Baginda tidak mundur. And semangat dia, kecintaan dia kepada din Allah, kepada Islam, kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa tinggi, meningkat daripada masa ke masa. Lantas baginda berdoa, selalu Rasulullah berdoa, kan? Ya Allah, ya Allah, ampunkanlah kaumku, ampunkanlah kaumku, kerana mereka tidak tahu. Ni hadis-hadis Nabi kata apa? Bila Rasulullah kena apa? Kena seksa, kena ancam, kena macam-macam. Dia doa buruk ke? Dia doa binasa ke? Tak. Dia doa, ya Allah, ampunilah kaumku, kerana mereka tak tahu. Kerana mereka tak tahu. Kita tengok peristiwa Rasulullah SAW di apa ni kita kata dikejar ketika Taif. Taif. Peristiwa di mana pada masa itu Rasulullah SAW telah kematian Khadijah. Tak lama lepas tu kematian Abu Talib, pak saudara dia yang dia sayang. Dua-dua mati menyebabkan hati dia sedih. Tuan-tuan, orang mati isteri sedih atau mati suami ni sedih, kan. Jadi apabila telah meninggal pula Abu Talib, kan. Jadi dia nak pergi carilah dakwah pula, tak diterima dekat Mekah, tak terima, dia pergi ke Taif. Dia kena halau lah, kena pukul lah, kena baling dengan batu, baling dengan batu dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita lihat apakah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar, kerana Allah Maha mengetahui. Tak boleh tipu, yang ni tak boleh tipu. Akhir zaman dia akan tengok. Kemudian salah satu juga bentuk ketidakteguhan, seorang itu tidak akan ada keteguhan, ialah apabila manusia itu telah Islam telah melalui tarbiyah, melalui dakwah, melalui proses-proses tadi itu, dan datang beberapa tahun, mula-mula semangat, lepas tu kan habis semangat dia. Dah habis lebih kurang setahun, 2 tahun, 3 tahun dah habis. Ada orang dah pergi berhijrah. Ada yang pergi berhijrah ke kalik kampung, ada pergi berhijrah ke kawasan-kawasan pergunungan, ada yang berhijrah macam-macam. Berhijrah macam-macam lah. Ada berapa orang menghantarkan mesej pada saya, dah berhijrah, dah sekian sebagainya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkati. Tetapi bila berlaku selang masa berapa lama, tiba-tiba kita tengok tempat hijrah kita tu tak kondusif. Dajjal yang dikatakan tak sampai-sampai. Semua tak kondusif. Kita pun tinggal balik bandar kita, rumah kita. Maka kita pun nak balik. Jadi apabila selang berapa waktu, berapa tahun, maka kita pun mula lemah melaksanakan din. Dia tidak merasakan lagi kemanisan iman. Mula-mula dapat fikrah, dapat kefahaman, dapat dakwah, seronok. Tiap-tiap hari dengar kuliah duha. Lepas beberapa ketika, alah boring lah, kan. Nasi muka tu je cakap, kan. Baik aku tengok sinetron, kan. Pukul 10 ada sinetron, kan. Jadi sudah hilang rasa manis. Padahal iman dan manis itu sebenarnya boleh menghilangkan kepahitan hidup. Sebenarnya bila kita iman pada Allah, bila kita mempunyai kemanisan iman, maka yang lain-lain tu dia akan jadi pahit. Dunia dia pahit. Padahal macam itu, tapi iman tu pula yang luntur. Maka apakah tanda-tandanya? Antaranya ibadah kita mula stagnan. Ibadah kita tak meningkat. Kita tak semakin kuat. Sembahyang sama aja, tak ada meningkat. Khusyuk kita tak meningkat. Rasa manis tidak meningkat. Sembahyang zikir kita pun sama aja, tidak ada peningkatan. Tuan-tuan puan-puan, kalau kita beribadah tak meningkat, bahaya. Kenapa? Ada maksiat yang kita tak tinggalkan yang menyebabkan ibadah kita tu stagnan. Bahaya. Sebab tu kita nak kena meningkat dari satu hari ke satu hari yang lain. Apa kata Nabi? Hari ini sama dengan semalam, rugi. Hari ini sama dengan semalam, rugi. Kenapa rugi? Kerana banyak ibadah kita tak meningkat. Iman kita tak meningkat. Sedangkan ujian semakin meningkat. Kan? Tekanan semakin meningkat. Kita makin dekat dengan mati. Makin dekat bertemuan dengan Allah. Tiba-tiba kita sama je kat dunia ni. Rugilah. Rugilah. Kalau hari ni lebih teruk daripada semalam, binasa. Binasa, kata Nabi. Semakin hari semakin teruk, makin teruk. Binasa.
Mati lebih baik bagi dia. Bukan suruh bunuh diri, suruh perbaiki diri. Mati lebih baik. Baik. Jadi sebab itulah kalau kita rasa ibadah kita tak meningkat sekarang ni, maka itu tanda-tanda kita sudah futur sebenarnya. Kalau hari ni sama dengan semalam, maknanya kita dah futur. Futur ni apa? Jatuh. Lemah. Terputus. Jadi salah satu tanda kita futur, ibadah hari ni tak sama macam semalam, kan? Ataupun sama macam semalam. Itu maknanya kita futur. Patutnya makin lama makin kuat. Makin kuat. Makin kuat macam itu. Bukan makin lemah, makin kuat. Kita dengar Ramadan nak datang ni. Ramadan nak datang, makin seronok. Ramadan nak datang, makin seronok. Ada Lailatul Qadar. Ada doa-doa yang mustajab dalam tu. Kita semakin seronok. Ramadan nak datang. Tiba-tiba Ramadan nak datang. Ramadan ke? Alah, nak kena puasa pula. Kan? Kita rasa tak seronok. Ini maknanya tanda-tandanya kan, kita futur, kita lemah. Maka ibadahnya stagnan, tidak meningkat. Tidak pernah kembali kepada dirinya. Rohnya gembira, yang gembira. Ibadah kita tak rasa tenang. Ibadah kita tak rasa gembira. Itu tanda iman kita futur tu. Itu tanda orang yang takkan boleh bersabar. Tak boleh nak bersabar. Diuji sikit je melenting. Diuji sikit sebab iman dia semakin menurun. Tidak ada kegembiraan kepada rohnya. Rohnya tidak ada gembiraan, tidak tenang. Iman yang menggerakkan dirinya jauh. Dulu dia rasa seronok. Nak buat. Ui, nak jumpa lah. Nak jumpa dengan ustaz ni. Contohlah. Teringin sangat. Tapi sekarang ni, alah, dah tak ada apa, nampak okey. Ini tu tanda iman. Iman kita lemah. Tanda iman kita lemah. Jadi kita kena sentiasa naik. Macam naik, itulah. Saya dah sebut dah banyak kali. Baik. Dan tidak pernah muncul perasaan lazat. Lazat pun tak ada. Dalam ibadah, kita tak rasa seronok ibadah. Semuanya menjadi rutin je. Menjadi satu yang rutin je. Beku. Satu yang tidak ada peningkatan. Pergi usrah, pergi, tapi beku. Halakah, pergi, tapi beku. Quran, baca, tapi beku. Ini adalah tanda-tanda kita akan menjadi orang yang tidak sabar. Kita akan menjadi orang yang tidak boleh teguh pendiriannya. Sebab apa? Kita membiarkan iman kita menurun, amal kita menurun. Ini kita kena hati-hati. Kalau dah ada sekarang ni, kita kena hati-hati. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 16. Saya baca makna sajalah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman? Belum sampai ke waktunya orang-orang yang beriman ni, orang yang yakin dengan Allah ni, untuk tunduk hati mereka mengingati Allah. Hati dia rendah, hati dia tunduk kepada Allah. Belum sampai ke waktu kita ni nak tunduk pada Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan juga kepada Al-Islam, pada kebenaran Al-Haq. Belum lagi ke datang. Orang beriman ni hati mereka disentuh oleh Allah. Dia rasa Allah sedang tegur dia, Allah nasihat dia, dia tunduk, terasa Allah tegur dia. Terasa dia nak kepada Islam. Islam tu kebenaran, menyentuh hati dia. Belumkah masanya? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya. Jangan jadi macam ahli kitab yang sebelumnya. Apa yang ada pada mereka? Telah diturunkan Alkitab kepadanya. Macam kita diturunkan Al-Quran kepada kita. Kemudian berlalulah masa yang panjang. Maka berlalulah panjang masa. Sementara nak tunggu Dajjal datang ni, sementara nak tunggu perang ni, Malaysia nak perang ni. Sementara nak tunggu nuklear bom jatuh ke atas kepala kita, tak sampai-sampai, maka berlalu masa panjang, hati mereka menjadi keras. Hati mereka menjadi keras. Kenapa hati menjadi keras? Allah sebut. Tengok apa yang sebut. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik iaitu orang-orang yang berbuat dosa. Mengekalkan diri dengan dosa. Tidak mahu islah, tak mahu bertaubat, tak mahu meningkatkan diri dia. Maka ibadah mereka rosak dengan sebab dosa mereka. Ini surah Al-Hadid ayat 16. Jadi ini adalah antara perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu tidak boleh sabar. Kenapa dia tak boleh sabar? Rupa-rupanya dosa dia. Kita tak boleh tinggalkan dosa kita. Maka akibatnya ibadah kita tidak meningkat. Boleh buat ibadah tak? Boleh. Sembayang boleh lagi. Macam hari ni boleh sembayang lagi. Boleh
puasa lagi, boleh baca Quran, boleh zikir, boleh lagi. Tapi dosa kita tak buang. Dosa kita tak buang. Kita redha dengan dosa. Hidup bersama dosa. Tak mau tengok kelemahan kita. Tak mau bertaubat dan menyesal. Maka pada ketika itu, apa yang berlaku? And Allah akan tarik nikmat, nikmat ibadah Allah tarik. Nikmat bangun malam Allah tarik. Nikmat baca Quran Allah tarik. Tak seronok dah baca Quran. Tak seronok dah berzikir. Sembahyang kita rasa biasa je. Sembahyang kita rasa macam tak ada apa-apa, rutin. Tak rasa satu nikmat, satu keseronokan, satu zat, satu bekalan. Kita tak rasa kita dapat bekalan daripada solat kita. Maka ini tanda-tanda apa? Tanda-tanda dosa menguasai kita. Dosa apa? Dosa hati kita. Kita mungkin ada dengki dengan orang, kita mungkin ada rasa dendam dengan orang. Marah dengan orang tak habis-habis, dendam. Marah tak habis-habis jadi dendam. Kan? Bila dendam bertambah dendam, akhirnya menjadi dengki. Dengki ni dia jadi akan rosak. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, sebab tu kita tengok kekuatan seorang yang beriman itu, dia bukan hanya sekadar dia beramal, tetapi dia kena melihat diri ke dia supaya dia boleh berada dalam keadaan menjauhi dosa. Tidak jadi orang fasik. Kena fasik itulah yang menyebabkan kita ni berlalu masa kita tak rasa nikmat dah. Jadi kita boleh check sendirilah. Apa yang kita nak check kita nak check, tengok sembahyang kita rasa nikmat tak? Seronok tak sembahyang? Seronok tak? Kalau tak seronok sembahyang, tengok check dosa kita. Mesti ada dosa kita. Mesti ada. Nak bangun malam, susah nak bangun malam. Macam mana nak bangun malam susah? Dia tanya, Ustaz, macam mana nak bangun malam? Saya dah ada alam clock ni banyak. Keliling-keliling yang alam clock. Tak boleh bangun juga. Bangun-bangun subuh. Bangun-bangun subuh. Kalau hari cuti, lepas subuh bangun. Terpaksa jamakkan duha dengan subuh. Macam mana nak bangun malam, Ustaz? Susah sangat. Macam mana nak baca Quran? Susah sangat. Macam mana nak zikir? Susah sangat. Bila kita tak rasa nikmat dalam beramal soleh, maka maknanya kita rasa nikmat dengan dosa kita. Kita rasa nikmat dengan maksiat. Hati kita masih ada lagi banyak rawasib jahiliyah. Jadi kita kena minta pada Allah kekuatan. Maka siapakah mereka yang akan menjadi orang yang sabar itu? Mereka yang akan menjadi orang yang sabar, itulah orang-orang yang boleh berjuang. Al-mujahidin. Orang-orang yang mendapat hidayah Allah. Al-mahdiyin. Siapakah mereka? Mereka orang yang sentiasa meningkatkan diri mereka. Jadi contoh ketidaksabaran, ketidakteguhan, pendirian tadi bermula dengan semangat, bermula dengan sesuatu yang membara, fokus kepada Allah, fokus segenap tenaga dia kepada Allah, menepis segala masalah. Kemudian dia tergelincir. Kemudian berlakulah kegelinciran, berlakulah penyimpangan, hilang semangat, hilang sabar. Akhirnya dia berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mula-mula kuat, tapi lepas tu habis, tak ada apa. Contoh rahmat Allah Taala, Dajjal datang ketika iman seseorang paling lemah. Ketika iman kita paling lemah. Iman umat paling lemah, Dajjal datang. Jadi sebab tu siapa yang selamat? Orang yang selamat ialah orang yang memelihara diri dia daripada kelemahan. Sebab tu kita kena minta pada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Minta Allah jauhkan kita daripada kelemahan, daripada kemalasan, daripada ketakutan, daripada kebakhilan. Segala kelemahan kita minta. Termasuk daripada hutang. Ada orang tanya kepada saya, boleh tak kita nak ambil hutang, nak berhutang untuk akhir zaman ni, nak berhutang. Tuan-tuan puan-puan, kalau boleh elak hutang, elaklah hutang. Sebab Nabi suruh elakkan hutang. Kalau terpaksa sangat-sangat, mungkin keperluan, mungkin darurat, kita rasa nak perlu sangat, maka barulah kita ambil hutang. Kalau boleh elak. Ini nasihat saya lah. Jadi macam mana saya nak tahu saya ni layak tak layak untuk berhutang tadi? Tengoklah keperluan kita. Kalau kita perlu sangat-sangat, memang perlu. Kalau tak ada, memang habis kita. Tak ada rumah contohnya. Rumah dibenarkan hutang ni, satu rumah aja. Ini ijtihad ulama'-ulama' yang sekarang. Kalau nak buat pinjaman, rumah satu rumah aja. Jangan sampai 2-3 rumah. Rumah yang diperlukan aja.
Ini ijtihad ulama-ulama yang ada pada hari inilah. Tapi taklah menyatakan kita suruh hutang, tak. Kalau sampai 2, 3 rumah, 4, 5 rumah kita berhutang, kan, itu tak diizinkan lah, tidak termasuk dalam fatwa. Kalau ada duit lebih beli rumah, tak apa. Baik, elakkan hutang. Kecuali terpaksa dan keperluan. Kalau rumah saya sebut tadi, rumah yang pertama diizinkan oleh para ulama kita. Para ulama ijtihad dia dalam keadaan hari ini, kadang-kadang kita menyewa rumah dengan kita beli rumah. Sama aja, sewa rumah bayar 600, beli rumah bayar 600 juga. Maka baik beli rumah. Habis bayar, kita boleh rumah tu kan. Maka ulama kata boleh, tetapi satu rumah yang pertama saja. Itu sebagai rukhsah, keringanan. Dibenarkan, diizinkan. Tapi kalau kita nak ambil sampai 4, 5 rumah, 5, 6 rumah, mentang-mentang gaji kita besar, kita nak ambil banyak-banyak rumah, kan? Itu ulama bersisih pandangan, tapi pada pandangan saya tidak digalakkan lah. Jangan buatlah situ. Nanti kita berhutang, kurangkan hutang. Sebab kita duduk dalam zaman riba hari ni. Zaman riba, dunia riba. Baik, jadi sebab itulah kita nak kena lihat hari ni, kita kena melihat bagaimana kalau boleh sejauh mungkin kita kurangkan dosa, kerana dosa itulah akan membawa kita kepada kelemahan dan menyebabkan kita futur, menyebabkan kita tidak boleh nak bersabar dan berpendirian teguh. Maka fenomena ini adalah fenomena biasa, di mana seorang itu berhadapan dengan Allah, kemudian lepas tu dia menyeleweng ataupun diuji, maka dia pun futur, sibuk dengan keperluan dunia. Kenapa? Kerana hati dia belum lagi bersih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah saya suruh tuan-tuan puan-puan sekalian, dengan saya pun buat juga, sama-sama kita buat. Kita sentiasa tajdid iman kita, tajdid syahadah kita. Tajdid syahadah kita. Jadi kita perbaharui iman kita, syahadah kita tiap-tiap hari sebagai tazkirah pada kita. Sebagai peringatan pada kita, sebagai memperbaharui ikrar kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan untuk kita beramal dengan amalan orang yang beriman. Apabila kita tidak kuat hati dan jiwa kita, mula rasa semayang pun rasa biasa, tak rasa manis, sedekah tak rasa manis, baca Quran pun rasa biasa, tak ada rasa keseronokan, maka sampai satu peringkat, bila sampai masa berjuang, Dajjal datang tentera Dajjal, datang ancaman-ancaman, masa tu kita tidak akan boleh bersama-sama. Kita akan tertinggal pada masa itu. Tiba-tiba meletus peperangan di Laut Cina Selatan. Masa itu kita perlu kekuatan untuk membangunkan iman kita, menyedarkan keluarga kita, membawa mereka kepada cahaya Allah masa itu. Masa tengah kelang kabut ni. Tiba-tiba perang. Kemudian Dajjal pula muncul. Di Palestin. Dajjal muncul di Palestin. Dia mengisytiharkan sebagai raja. Ataupun dia dilantik sebagai raja. Raja kepada seluruh raja. Secara direct dan indirect. Sebab untuk memerintah, salah satu tanda besar ialah Israel akan jadi, menggantikan United Nations. Israel akan menjadi ibu kota pemerintahan dunia. Walaupun ada Malaysia, walaupun ada Thailand, Singapura dan sebagainya, tapi semua Malaysia, Singapura dan sebagainya duduk di bawah kepimpinan dunia yang akan beribu pejabat di Israel Raya. Dan apabila Israel Raya dijadikan sebagai negara, maka ketika itu Dajjal akan keluar memimpin seluruh dunia. Ini adalah kita kata isyarat-isyarat yang ada. Isyarat-isyarat yang ada. Dan apabila dia memimpin, tiba-tiba berlaku peperangan. Peperangan yang pertama nak menamatkan nyawa-nyawa yang ada, mengurangkan lagi orang-orang yang ada Islam dia nak bunuh banyak, bagi orang Islam tak menentang dia. Dekat mana orang Islam yang banyak? Di kawasan South Asia Pasifik. Tiba-tiba berlaku peperangan di kawasan Laut Cina Selatan. Berlaku peperangan di Laut Cina Selatan. Bom jatuh di sana sini. Mungkin jatuh di KL, jatuh di Terengganu, jatuh di Kelantan. Mungkin jatuh di mana tempat-tempat yang orang Islam kuat. Mungkin jatuh di Pulau Jawa, di Jakarta. Mungkin jatuh di mana orang Islam banyak, dia nak hancurkan. Dia isytiharkan diri dia, kemudian berlakulah peperangan. Dia akan datang sebagai menyelamatkan orang. Maka pada masa itu, timbul seruan-seruan. Seruan apa? Surah At-Taubah ayat 38. Ini antara ketika Dajjal akan keluar. Wahai orang-orang, saya baca makna dia. Wahai orang-orang yang beriman.
Apakah sebabnya bila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah. Untuk berperang pada jalan Allah. Kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempat kamu. Malas. Malas. Masa berat ni malas. Dan tak mau keluar daripada rumah. Padahal masa tu kita kena pertahankan negara kita. Kena pertahankan Islam. Kita rasa malas, tak mau. Rasa tak mau, tak apalah, biar kot. Adakah kamu puas dengan kehidupan di dunia ini sebagai ganti kehidupan di akhirat? Adakah kamu puas hati dengan apa yang ada di dunia ini? Padahal nikmat dunia ini dibandingkan dengan akhirat sangatlah sedikit. Ni At-Taubah ayat 38. Saya bacakan maknanya tuan-tuan, masa tak banyak. Jadi kalau kita biarkan diri kita dalam dosa, tidak meningkat, dosa kita makin banyak, kita hidup dengan senang lenang, dengan fasik sampai satu waktu bila kita dipanggil, bila kita diminta untuk berjuang ataupun untuk mempertahankan diri kita sendiri, nak kena bangkit, nak kena keluar daripada suasana-suasana yang ada ni, pergi ke satu tempat, pergi membina kekuatan tadi, tiba-tiba kita rasa berat, tak apalah kot duduk sini. Kita tahu dah Dajjal dah keluar dah kat Palestin. Dekat Palestin Dajjal dah keluar dah. Perisihan raja dah ada isyihar dah. Raja dah keluar. Raja dah diisyihar dah. Raja yang akan memimpin dunia dah keluar dah. Dia bukannya muka jahat ke, muka gangster ke, mata tak ada. Tak, dia handsome. Raja. Kita pun cakap itu okey kot. Padahal hati kita kata itulah Dajjal. Itulah Dajjal. Hati kata itu Dajjal. Tapi kan kita kata tak apa kot. Kita bermalas untuk bergerak. Malas nak bergerak. Takut nak bergerak. Macam-macam lah. Kenapa? Kerana dosa-dosa kita tadi yang tidak kita perbaiki. Kita bertaubat. Kita menyesal. Kita tambah dengan jadikan benda baik. Buang dosa tu. Dosa tu kita baiki dia. Gantikan dengan amal yang soleh. Maka pada ketika itu, tiba waktu nak bergerak, kita akan rasa malas. Kita akan rasa berat nak tinggalkan. Rasa susah nak tinggalkan. Ini dia. Kita tak boleh bersabar. Tidak boleh bersabar. Sekarang okey lagi lah. Boleh jumpa-jumpa, boleh dengar, boleh macam-macam cerita. Sebab apa? Kita masih ada semangat lagi. Tapi bila sampai beberapa waktu, pada masa tu kita akan mula rasa lemah. Kenapa lemah? Kerana rupa-rupanya kita tidak meningkat. Maka kita akan jadi orang yang hina, orang yang cela, yang keras, kehinaan dan kecelaan, celaan yang keras di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah, sekiranya kita tidak membersihkan kelemahan-kelemahan kita, rawasib jahiliyah, kelemahan kita, karat-karat jahiliyah, dosa-dosa kita, benda-benda yang fasik, maka itulah yang akan menghalang untuk kita sabar, untuk kita sabat di atas jalan Islam ini. Kepada mereka semua yang berjalan di atas jalan iman, kemudian berhenti, dah berjalan elok dah, atas jalan iman, atas jalan tarbiyah, dah elok dah, kemudian berhenti, mundur, tidak teguh, maka dengarlah akan ayat ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Allah tegur, dengar. Ni surah apa ni? Surah An-Nahl ayat 92. Saya baca makna dah. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah, kamu bersumpah, berbai'ah, kamu bersyahadah, sumpah, asyhadu alla ilaha illallah, kamu telah bersumpah. Kamu menjadikan sumpah perjanjian kamu sebagai alat menipu di antaramu. Buat, tetapi untuk tipu je. Disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sebab golongan kafir itu lebih majoriti, nampak ramai, nampak semua bersama dia. Kita pun takut, kita pun tak mahu bersama-sama tadi. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Allah uji kita. Kita tengok dia hebat dengan askarnya, dia hebat dengan senjatanya, dia hebat dengan kekuatan fizikalnya.
dia hebat dengan teknologinya, dia hebat dengan kata-katanya, dia hebat dengan kepimpinan, nampak hebat. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Allah hanya uji kamu. Uji macam mana? Uji nak tengok, kamu tengok manusia hebat. Kamu tengok manusia kuat, ramai, majoriti. Kamu nak ikut mereka, tinggalkan Allah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat, nanti kamu mati nanti, hari kiamat nanti, akan dijelaskannya. Allah akan tunjukkan kepada kamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dulu kat dunia ni berselisih. Kenapa? Nak ikut orang tu. Nak ikut Yahudi. Nak ikut Nasara. Nak ikut Zionis. Kenapa? Ini betul. Ini kuat ni. Kalau kita tak ikut dia, mati negara kita. Kalau kita tak ikut ni, habis kita kena kepung. Manalah ada kapal kita nak lawan dengan kapal dia. Senjata kita lawan senjata dia hebat. Dia ada nuklear, kita tak ada nuklear. Contohlah. Berselisih faham. Kita pula kata, kan, Allah yang lebih kuat. Allah yang lebih hebat. Semua itu hanya ujian. Allah nak uji kita. Kamu nak percaya kepada kehebatan Allah atau kamu nak percaya kepada kehebatan makhluk Allah. Kamu tengok dia ada banyak macam-macam. Kamu nak percaya pada dia atau kamu nak percaya kepada Allah. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Allahul Azim. Allah yang maha agung. Kamu nak percaya siapa? Kamu nak percaya pada Zionis? Kamu nak percaya pada Yahudi? Nasara? Yang nampak kuat, yang mengepung kamu, mengelilingi kamu? Allah kata apa? Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Allah hanya nak uji kita saja. Betul ke iman kamu ni? Kamu cakap Allahu Akbar. Betul ke kamu ni cakap Allahu Akbar? Ataupun lidah saja Allahu Akbar. Hati takut dengan makhluk. Ini tuan-tuan mata Allah. Jangan jadi seperti mereka yang telah diberikan, kan, seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. Kita ni Allah dah bagi dah Islam. Allah bagi dah iman. Allah dah bagi dah kekuatan iman, kepercayaan, keyakinan, kefahaman, Quran. Tiba-tiba kita menguraikan dia. Urai kita buang satu-satu. Lepaskan satu-satu. Lepaskan satu-satu. Hanya melihat kekuatan musuh yang mengelilingi kita. Kita nampak musuh kita. Kita dah mula kata, Ya Allah, takut hati pada musuh lebih daripada takut pada Allah. Inilah perkara yang kita gambarkan oleh Allah SWT. Kehinaan dan celaan yang keras. Yang kalau tidak menggoncang hati kita, teguran Allah ini. Apa lagi yang boleh menggoncang hati kita? Kita pandang tinggi musuh Allah. Kita pandang hebat makhluk. Kita pandang mulia orang-orang yang memusuhi Islam. Kita sebut Allahu Akbar. Sebut Allahu Akbar. Sebut Subhanallah. Kita sebut Allahul Azim. Tetapi hati kita kerdil, kecil, cela, hina daripada orang-orang yang beriman. Inilah yang menyebabkan kita akan tersekat, terjerat, tidak boleh bersabar, tidak boleh berteguh hati. Ya Allah, dapatkah kita bayangkan bagaimana Allah jelaskan dalam ayat ini? Kita boleh bayangkan? Datang Dajjal, musuh Islam, tentera Islam, letak senjata kat kepala kita. Letak M16 kat kepala kita. Kemudian dia tanya dengan kita, siapa yang lebih besar? Tuhan kamu ataupun M16? Siapa yang lebih besar? Tuhan kamu, Allah atau M16? Letak senjata kat kepala kita. Boleh bayangkan? Maka pada ketika itu, orang yang tidak ada iman, yang tidak ada kekuatan tadi, orang yang tidak memproses supaya dosanya dibuang sikit-sikit tadi, dia tidak ada kekuatan. Dia akan berkata, sesungguhnya Allah tak ada apa-apa, M16 lebih kuat. Takut dia dengan hati-hati, dengan jiwa dia berpulang, berputar, berbalik kepada kufur. Wa iyyazubillah min zalik.
Wa iyazubillah min zalik. Digambarkan oleh Allah dalam ayat ini seorang perempuan yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Seorang perempuan yang bekerja dengan sungguh-sungguh menenun kain, dijahit kain, menenun kain sehingga jadi bagus. Kain tu bagus dan kuat macam kita lah. Kita berusaha sungguh-sungguh mentarbiah diri kita, bertaubat, bangun malam, sembahyang, puasa, buat macam-macam, belajar dengan FB tiap-tiap hari, bincang-bincang, buat sisi lagi dan sebagainya, bekerja kuat-kuat, menenung. Ketika dia sudah selesai tenunan, bila dia dah sampai agaknya lama, sampai sebahagian masa dia dah lama, agaknya setahun, 2 tahun agaknya, maka tiba-tiba dia menguraikan tenungannya, dia mencerai-beraikan tenungannya, benang yang sudah bercantum itu, sehingga tidak boleh dibaiki lagi. Tak boleh dibaiki lagi. Tak boleh dibaiki lagi. Ini masalah jiwa. Masalah jiwa. Ya, sebab itulah tuan-tuan berahmat Allah, bila kita kata sabar ini, itu adalah perkara yang penting dan besar. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada esok hari, jika Allah izin, tentang contoh-contoh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka sabar, bagaimana mereka sabat, tetap pendirian mereka di atas jalan Allah. Dan insya-Allah kita akan bincang sikit bagaimana cara kita nak meneguhkan, memperkuatkan sabar kita dan meneguhkan pendirian kita, as-sabat. As-sabat ala tarkud dakwah. Kita nak apa kita kata, tetap teguh pendirian kita di atas jalan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kalau ada kesempatan kita sambung besok. Insya-Allah. Saya minta maaf suara agak tinggi kerana apa yang saya sampaikan ini hanyalah merupakan sebahagian daripada akidah. Mudah-mudahan Allah izinkan untuk kita menghayatinya dan Allah izinkan untuk kita mengamalkannya. Allah izinkan kita untuk kuat mengamalkannya. Insya-Allah, sebab ujian memang besar, memang kuat. Mudah-mudahan Allah hidupkan kita dalam keadaan iman, matikan kita dalam keadaan iman, dan hidupkan semua dalam keadaan iman, dan dalam keadaan kita rindu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فاثق اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواصلين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Panjang-panjangkan apa yang kita bincang-bincangkan ni, insya-Allah mudah-mudahan lebih ramai dapat hidayah dan manfaat. Insya-Allah mungkin malam besok kita akan ada program malam besok dan pagi besok kemungkinan kita akan lewatkan kuliah kepada lepas Zuhur ataupun lepas Zuhur kot insya-Allah insya-Allah. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.